Jadi masalah kita ada bercara sabab musabab. Sabab ni benar tersebab. Sebab apa boleh merajing? Sebab aku saat ni tu rasa gagah gini. Sebab apa mengaji bijak? Sebab aku rajin mengaji. Sebab apa mu pandai? Sebab mu saat ni rajin telaah kitab. Ada sebab-sebab dia. Ya ada bersakut paut dengan dia. Ada hubungkan. Ada juga yang ni ngaji duk tidur. Mu tapi khabar-khabar aling. Boleh jadi akal kita terima. Orang panggil haruh pada akal. Ya tu ngaji duk terah mu. Ngaji duk tidur. Tak mau nampak tidur mu. Tapi lepas pada tu guru baca kitab. Ya boleh telaah. Duk ngaji semua tak ada boleh telaah ni. Kalau kita tengok dah. Tu tengok. Kamu dia sebab musabab barang siapa iktikad bahawa Allah Ta'ala jua memberi bekah. Allah memberi bekah. Dan memberi kesan. Tetapi berlazim-lazimi. Tapi kena bersangkut. Lazim-lazimi. Duk tikai turut antara sebab yang adi. Duk tikai turut dengan sebab adi. Kenapa ya? Lazim, malazum, sabab, musabab. Ilat dengan maklul. Kena takwi kena. Ilat dengan maklul. Sebab dengan musabab. Lazim, malazum. Lagi pula syarat dengan masyru'. Ni masalah. Kita ngajikan usul yang kena ketibak ni. Kamu dia lazim malzum antara sebab yang adi. Sebab yang adi itu orang panggil sebab kebiasaan hidup berlaku. Mau kita kalau makan, kenyek. Kalau minum, hilang daga. Kamu dia kalau berjalan, orang panggil segar. Ataupun ketika kita lari, tu baik belau. Ataupun ketika kita gawa. Kita bayar dah apa. Kita rajin kerja kaya. Misalnya. Sebab ya ada. Sebab musabab itu orang panggil benda yang duk tikai turut. Maka orang ni yang iktikad kata Allah Ta'ala wi bekah kenyek. Allah Ta'ala wi bekah dengan ngatuk. Allah Ta'ala bekah dengan daga. Allah Ta'ala wi bekah dia kaya. Allah Ta'ala wi bekah ya aling. Tapi ada kawan antara sebab yang adi duk melazimi. Duk tikai turut dengan sebab yang adi. Dan antara barang yang menyertainya nyayang gawa itu lazimi pada akal. Akal kita tak ada putus. Nak aling kena ngaji, kena rajin. Nak kaya kena rajin kerja. Nak kenyih kena makan. Atau akal kita duk tasawurnya, akal kita duk tergama tak boleh putus daripada perkara lazim melazimi sabab musabab tu. Dia ada kenyih, kena ada makan. Dia aling kena rajin ngaji, dia kaya rajin kerja. Tu akal duk mari. Duk tasawur pada akal kita, duk tergama anak ke? Anak dapat kaya, kena gawa, kena rajin kerja. Dah. Yakni akal duduk tertasawur dan tergama, nak dapat kenyih. Musabak ni kenyih, pasti melazimi makan. Maka makan dikatakan apa? Musabak. Dah. Baru nak kenyih. Lagi pada pula akal berhukum dan berpegang. Tiada boleh lah, tiada menyalahi. Tak boleh nak menyalahi. Kata ada kenyih tapi makan tak ada. Akal tak, tak boleh jadi ni. Dah. Tu akal kata, diri kita kata. Tapi kalau kira pada hukum akal, boleh jadi. Faham tak? Akal kita lain, akal kita tasawuf. Tapi kalau dibicara di dalam hukum akal, makna kata perkara ni harus menyalahi. Tak makan tapi kenyih. Tak bining tapi boleh anak. Tak belaki tapi dapat anak. Asalnya nak boleh anak, kena belaki, kena menikah kahwin. Tidur duduk, baru boleh anak. Tapi yang ni nikah kahwin, tapi tak boleh anak. Sabak ada dah, tapi musabak tak dapat. Apa? Al-waladu, anak tu. Sebab tu dia panggil, sebab tu orang yang iktikad kata sabak musabak wi bekah. Sebab tu dia kata sininya, tak boleh menyalahi. Iaitu ada sebab, lazim atas musabak. Yakni ada kenyih, pasti kena lazim makan. Maka kata musannih, orang berpegang kata semua ni Allah Ta'ala bekah. Tapi bekah pun, kena bersangkutlah dengan sabak musabak. Kena bersangkutlah lazim malazim. Kena bersangkutlah dengan sabak-sabak tu. Maka kata orang lagu ning ni, jahil orang ni. Jahil. Jahil tak? Dengan hakikat. Dengan diri perkara. Dengan mahiyah bagi hukum adat. Hukum adat kenapa boleh kata orang ni jahil hukum adat? Kerana gawa sebab apa dinamo orang ini jahil akan hukum adat. Kerana kaedah kita dah pada asal itu hukum adat dan hukum adi walaupun dapat sebab musabab tetapi harus pada akal menyalahi. Walaupun dapat sebab makan ni, maka harus pada akal tak dapat kenyih. Ni hakikat. Ni hakikat hukum akal boleh menyalahi. Walaupun dapatnya bining dah. Asalnya orang bini ke ada apa bila duk molek ke boleh anak. Tapi yang ni bini 15 tahun tak cakap boleh anak. Mana bini duk sekali, tidur sekali, setubuh. Mana musabak? Musabak anak tapi tak dapat. Sebab dapat dah tapi anak. Sebab tu hukum akal kita kata boleh menyalahi walaupun lazim melazimi tapi anak tak dapat. Dia ni sahabat tak ada dapat. Mana sahabat tak dapat? Tak ada belaki.
tapi nya gi boleh anak. Siapa ya? Ialah Siti Maryam alaihissalam. Sahabat tak ada, tapi musabbat ada. Mana anak? Sebab tu dia panggil benda ni boleh menyalahi pada akal kita. Apa yang molek tu? Dan barang siapa iktikad kata segala sabab baru. Sabab tu baru. Mana sabab? Sabab musabab ni baru ni. Ilat makluk baru. Lazim malzum baru. Syarat masyruq baru. Ni masalah sebab lah. Sebab apa weh kaya? Sebab rajin kerja. Sebab apa weh masalah geraknya cicing? Sebab gerak jari. Sebab apa masalah gagak tu putih? Gagak tu hitam? Sebabnya gagak putih tak ada jari. Sebut kata gagak hitam. Deh, lip putih hak tu jari-jari. Kamu dia dapat ke seorang tu semaya Allahu Akbar, maka situ kena ada syarat tu ke? Dia semaya. Kita tengok seorang tu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ada situ tu semaya. Deh. Orang panggil semua sabab, musabab, lazim, malzum, ilat, maklud. Maka iktikad dia kata baru semua ni. Sabab baru, musabab baru. Dan tidak memberi bekas ia sebab. Sebab tak boleh bekas. Tak boleh bekas dengan sebab ilat gerak cicing, gerak jari, ataupun tabiat api tu pergi menyentuh dengan kertas, ataupun kuat yang tajam yang ada pada pisau dijadi oleh Allah Ta'ala padanya pada suatu, dan iktikad ia sah menyalahi. Walaupun tak ada sebab, boleh jadi kenyih. Walaupun tidak ada ilat, boleh jadi cicing tu bergerak sendiri, cicing dah bergerak. Tapi jari tak ada bergerak, tapi cicing gerak, tak. Boleh jadi. Deh, boleh menyala. Ini kau deh. Walaupun dapat sebab tetapi tidak dapat musabab. Mana? Kita tahu seperti dapat makan tapi tak dapatnya kenyih. Maka ini orang dinamakan muwahhidun. Apa muwahhid? Yakni orang mengesah ke Allah Ta'ala. Ya pegana. Dia tu dia tahu nah. Kata nah, dia tu makan kenyih tak kenyih. Boleh jadi tak kenyih. Tapi golek kita kah ada tengok gimari tu apabila makan tu kenyih lah. Tapi ada juga dia tu makan tak ada gambar saning makan dah apa makan pula kan tak kenyih. Tak kenyih weh. Tu orang panggil sebab musabab boleh menyala. Tak sini. Kalau sebab musabab iktikad kata ia tu baru, pegang kata semua tu Allah Ta'ala wi kesah, ini iktikad bagi muwahhidul lillah, orang yang mengesah pada Allah. Adapun yang iktikad sebab musabab tu, ia tak ada iktikad kata nah. Ia iktikad katanya Allah Ta'ala wi bekas semua, tapi kena duk melazimi, tak lepas pada sebab musabab. Kalau tak ada makan tak kenyih walaupun tu hari bekas, maka iktikad orang ni orang yang jahil. Jahil pada hakikat hukum adi gitu. Sekat dulu kamar kata wallahu a'lam. Buka fiqh sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Tengok dah. Dan Nabi kami itu kehendak Nabi kami. Siapa dia Nabi kami? Nabi kami itu ialah Fia. Tengok. Nabi kami saat itu, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ialah kena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dia Muhammad ni siapa dia Muhammad ni weh? Anu yang adalah ia Muhammad ni anu Abdullah, ialah kena pada anak Abdullah. Abdullah anak siapa? Abdul Muttalibi, ialah anak bagi Abdul Muttalibi. Dan Abdullah tu anak bagi Abdul Muttalibi. Kama dia Abdul Muttalibi anak Hashim. Hashim ni anak siapa? Anak bagi Abdi Manaf. Manaf tu anak siapa dia? Ibni Qusayyin, Ibni Hakimin, Ibni Murratin, Ibni Murrah. Ni orang panggil nenek Nabi ke atas kata semua Nabi kita semuanya daripada 18 nenek, 18 keturunan. Maka keturunan Nabi sore pun tak ada nak jatuh berzina, tak ada jatuh orang panggil hamiyatul jahiliyah. Dan bunda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak. Bunda Nabi Aminah, namanya Aminah binti Wahbin, anak bagi Wahab. Aminah ni ngandung Nabi 2 bulan. Maka Nabi saat ni tu dah maka diwafatkan oleh ayahanda. Aminah duk ngandung Nabi 2 bulan. Tengok Nabi susah lah perut gitu dah. Maka Aminah saat ni duk kandung. Maka ayahnya nak pergi safi, nak pergi nego di Syam. Apabila nego di Syam dipak balik, lepas dah nego nak kelik mari kepada Mekah, ayah bagi Nabi Abdullah tu wafat dan mati. Mati di mana? Ialah mati di kawasan Madinah. Dah. Lepas tu lama-lamanya Aminah pergi mati di Abwab. Dah. Tu dia.
Kemudian Nabi umur 2 bulan, matinya ayahanda. Nabi saat itu umur 4 tahun, matinya ibunda. Gitu. Ibni Abdi Manah. Hamai temu di Ibni Agawa, Ibni Abdi Manah. Ibni Zahratin, Ibni Hakimin, Ibni Murrah. Maka berjumpa titihan keduanya. Nah. Maka berjumpa titihan kedua. Ibu bapa Nabi. Pada Hakim Ibni Murrah. Daripada bahasa Arab. Ni. Tepat jumpa nak titih orang Nabi, tengok. Nah, bila titih bagi ni. Nasab Nabi. Ni kita ambil cara besar nasab Nabi ni. Nasabu Asy-Syarif. Dah. Nasab Nabi Asy-Syarif. Tengok. Titih bagi Nabi semua 18 titih bagi. Mik daripada Nabi, mik Nabi, ayah Nabi, nenek Nabi, cik Nabi, tok nyuk Nabi, nak gi, sampai kepada Adnan. Adnan tu tinggi suk. Adnan tu dia panggil bagi pula ada Adnan, ada Qahtaniyun. Nah, tu dia panggil titih saya apa titih saya ataupun titih baris bagi orang Arab yang paling tinggi ialah Adnaniyun, Qahtaniyun. Itu dia panggil bapa Arab. Kemudian bapa Arab dia panggil Nabi ke? Nabi Ibrahim dia panggil Abul Arab. Adapun Nabi Adam alaihissalam panggil Abul Bashar. Sebab tu kalau sebut kata bapa Arab ialah kena pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kerana titih baris Arab ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sebelah balik Nabi Ismail alaihissalam. Tengok. Titih baris Nabi, kita tengok. Ni kita kata mana? Mari jumpanya kita kata mok Nabi dengan ayah Nabi. Ayah Nabi dengan mok Nabi mari jumpa di Hakim. Hakim Ibn Murrah. Nah, kita tahu sebelah ayah Nabi mari mana? Nah, kita kata Ibni Qusay. Ni kita kata Ibni Qusay. Nah. Dah kita tahu segini Qusay. Lepas tu siapa dia? Ibni Abdi Manaf. 1 2 Ibni Abdi Manaf. Lepas tu siapa dia? Nah, Ibni Hashim. Yang keempatnya kepada dia Abdul Muttalibi. Patutnya kita bicara Abdullah. Patut Nabi. Dah. Tengok lek mak Nabi. Mak Nabi ni satu. Dah. Mana? Mak Nabi kita katanya mana mak Nabi? Mai beri pun titih bagi Nabi. Nah. Mak Nabinya mula-mula sekali Aminah Wahab. Mula-mulanya kita kata Zahra. Lepas Zahra, apa dia? Abdi Manaf. Yang tiga, siapa dia? Wahbin. Lepas tu Aminah. Dah. Maka titih baris Nabi hak besar-besar semuanya orang panggil atas sub mana dah. Kita tahu titih baris Nabi semua 18. Kita tengok dalam kitab Nur Yakin. Maka semua semua nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa pula? 18 nasab. 18 nasab. Yang tiada pernah jatuh dalam zina walau seorang pun. Dah. Walau seorang pun. Tengok. Titih baris Nabi jumpa mana tengok. Tengok. Aminah dengan Abdullah pergi jumpa di mana. Tengok. Sama-sama bangsa Quraisy. Abdullah dikatakan Quraisy, mak Nabi dikatakan Quraisy. Quraisy dua-dua. Kemudian daripada golongan Arab kita tahu daripada Quraisy
daripada Hawazin, daripada Ghatfan, daripada Kinanah, daripada apa ni? Fok saja ni. Fok debel. Di dalam anak cucu fok keluarga-keluarga Arab yang debel sekali Quraisyun ataupun Quraisyun. Ada Kinanah, adanya Hawazin, adanya Ghatfan, ada siapa dia lagi? Ada daripada Bani Tamim dan Bani Tamim dan pula Ahli Hijaz. Dah. Kama dia hak Allah Ta'ala pilih daripada tok nenek Nabi dan keluarga Nabi daripada kumpulan Quraisy. Nah, kama dia Nabi. Lepas Nabi ialah kena pada Abdullah, ayah dia. Ayah dia kena pada cik Nabi Abdul Muttalib. Nabi dia duduk dengan ayah 2 bulan. Lepas pada tu duduk dengan cik. Umur apa tahun? Nak ni Nabi umur 4 tahun sampai 8 tahun duduk dengan cik. Kama dia cik ni nama Abdul Muttalib. Lagi pula nenek yang kedua bagi Nabi nama Ibni Hashim. Hak ni tempat berimpung bagi Muawiyah. Kama dia Ibni Hashim ni pergi berjumpa dengan Ibni Abdi Manaf. Ni nenek Nabi yang keberapa? 1, 2, 3. Nenek yang keempat. Nenek yang kelima. Siapa nenek keempat? Maka mari berimpung Hakim Ibni Murrah. Maka Aminah Wahbin ayahnya. Dan pula Abdi Manaf ialah dikata nenek bagi Aminah. Zahrah nenek Aminah. Mari bertemu dengan nenek sebelah balik ayah Nabi di Hakimin Ibni Murrah. Jadi makna kata pecah. Jadi makna kata anak bagi Hakim ada Ibni Qusay dan ada Zahra. Hakim adanya anaknya nama Ibni Qusay. Pecah tu baik Ibni Qusay, tu baiknya Ibnu Abdi Manaf. Nah, maka sini ni pecahnya anak Zahra. Dah. Maka ni tempat berimpung nenek Nabi ataupun dikatakan nenek Nabi sebelah balik ayah dan sebelah balik ibu pergi berimpung berjumpa tujuan mana? Tujuh Hakim Ibni Murrah. Maka semua nenek-nenek Nabi ni 18 keturunan tak ada biasa jatuh dalam zina walaupun seorang suci. Maka nenek Nabi hak tinggi suk ialah kena pada Adnan tu. Murrah Adnan tu hak tinggi suk. Tu kena tahu kok nenek Nabi tu. Lepas tu dia kata dan jumpa. Maka berjumpa titihan kedua ibu bapaknya bapak Nabi pada Hakim Ibnu Murrah. Kama di Hakim siapa dia? Daripada bangsa Quraisy. Orang bangsa Quraisy. Supaya kita ni bangsa Melayu. Cakapan bahasa tutunya Melayu. Tulisan Melayu. Kita ni bangsanya Melayuwiyah. Lepas tuturannya bukan Siam, tuturannya Melayu, cakapan Melayu, tulisan Melayu. Sebab itulah kata ulama, siapa dia terlupa bangsa dia, maka orang ni akan terlupanya agama. Orang hilangkan bangsa, hilanglah agama. Supaya fok kita lah ni, lupa dah orang panggil bangsa kita. Bangsa apa? Budaya Melayu kita, orang-orang tua kita dulu, apabila nak beranak, ya buatlah mana. Tu bangsa tu. Orang panggil bahasa Melayu kita, orang tua-tua kita tu orang panggil Pak Fini tu. Dia kena ambil juga sebab pakai baju Melayu ke apa. Pas kita tengok baju Melayu, salah mananya pakai baju Melayu. Kocek 3. Pakai sokok, pakai kepiah. Tak ada salah. Lepas tu kalau fok kita tinggal, maka habis bangsa kita. Dan apabila habis bangsa kita, dia mahu tahu tak? Kita ni siarkan Melayu. Dia buh topi. Orang kenal tak kata kita orang Melayu? Sebab tu hilang bangsa, hilanglah agama. Itu bahasa Quraisy. Dan Quraisy itu satu kabilah. Apa satu kabilah? Satu puak. Satu puak yang kedebeh. Satu puak yang hebat dalam kota Mekah. Daripada Arab. Dia ni satu kabilah, satu puak. Nah, satu puak yang apa? Yang kedebeh dalam kota Mekah. Dan Arab itu daripada keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Tengok. Arab ni turun ni mari ni. Mari sebelah balik orang Arab. Sebab tu dia ada. Kalau kita kira Yahudi keturunan daripada mana? Daripada Israel. Tengok. Orang Arab keturunan sebab tu Ibrahim alaihi salam panggil Abul Arab, bapa Arab. Karena anak Nabi Ibrahim seorang ni, maka pecah bawah dia tu sebab lah. Sebab apa boleh kata Nabi Ismail tu keturunan Arab daripada dia? Sebab Siti Hajar Nabi Ibrahim diletak di kota Mekah. Maka beranak di situ, bining situ. Sebab tu orang Arab tu puca tu bait dia mari daripada Nabi Ismail alaihi salam. Adapun orang Yahudi mari pada mana? Orang Yahudi daripada Bani Israel. Mana Bani Israel? Ialah anak Nabi Yakub 12 orang. Adanya Yusuf, adanya Bunyamin, adanya Israel. Maka Israel inilah pecah bawah tu. Sebab tu dia panggil Fok Yahudi daripada Bani Israel. Faham molek tu? Satu-satu tu.
kena tahu keturunan kita, asal kita weh. Orang tak tahu lupa keturunan selera kok. Sebab tu teknik kan. Lepas tu orang Arab ya tanah pun ya. Ya, pok ya, cek ya. Sebab tu kadang-kadang dia pecah naik pada ahli bait. Naik pada keluarga Nabi. Arab ya tanah sasa. Before kita kadang-kadang kena kita, ayah kita, cek kita, nenek. Cenyuk kita tak tahu dah. Pia tahu cek kita. Nenek kita tak tahu pia tak tahu dah. Tapi orang Arab dia boleh sampai 20 lapis, 30 lapis. Sebab tu orang panggil sanad ni yang penting. Sanad hadis ni. Hadis ni pada Bukhari. Bukhari mik pada siapa? Bukhari mik pada siapa? Tok guru Bukhari mik pada siapa? Mik pada as-sahabah. Bukhari tu oleh ke hadis dia tu, orang panggil 3 orang ataupun 2 orang di antara dia dengan sahabat Nabi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hadis dia sahih. Tapi orang dia ni kadang-kadang nak sapa ke Nabi tu 40 orang, 30 celah-celah tu. Sebab tu nenek kita, keturunan kita penting kita kena tahu juga. Nah, supaya apa? Supaya kita boleh royak anak cucu kita tak. Ni tok nenek kita asal ni bukan orang biasa. Tok nenek kita ni orang tok guru. Tok nenek kita bukan orang jada-jada gitu, orang celeh-celeh gitu dak. Orang bisa juga dulu akhir kawan anak-anak semua. Sebab tu kena royak. Nenek kita ni. Itu hamba Allah, Nabi itu hamba Allah, Muhammad ni hamba Allah dan Rasulnya, Rasul bagi Allah. Sekat tu kamar dikata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Agak kira dah insyaAllah. Malam ni kita minggu dah. Buka ni sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذا قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه وكذلك أي كتقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه هذا وكذلك dan seperti demikian itu ay katakbilir rajuli khadda waladihi as-saghir seumpama bagi seorang lelaki yang kucuk pipi anak dia yang kecil kucuk pok syarat tak? Maka syaratnya dia tu asyafaqah, dia kasih sayang, dia mesra, dia kesian belah pada anak yang kecil. Sebab tu anak kita nak sayang kita kena kucuk, kena dakat weh. Pok ni dia boleh anak sikit lagi. Jangan tak anak suku kita suku, anak tak kasih nah. Ni anak kita nak bangga depan, anak kita turun tangga belakang, baru kita masuk dapur, anak kita tu baik pintu dapur. Ni tak jadi orang ni. Keluarga ni tak ada kuamsuk. Walaupun kaya tak ada kuamsuk. Hak sedenir ke mana? Walaupun kita susah, kita tak kaya, baru bila kita klik anak kita pakai kumung kita berdakat dengan kita, peluk dengan kita, sayang dengan kita. Ini keluarga yang ada berbahagia. Ini Nabi ajar dah. Wa kadzalika ay katakbilir rajuli khadda waladihi qublatuhu mengkucuk nyonya seorang, mengkucuk walada sadiqihi akan anak bagi kawannya, kawan bagi ar-rajul. Kucuk anak bagi anak kita dah. Kucuk anak kita itu dikatakan sunat. Pasti kita kucuk anak bagi sahabat kita. Kita duk pesan lama, kita duk duk ponok lagi. Demo pun bening, kita bening. Pada demo boleh anak, kita boleh anak. Maka kita jumpa dengan anak sang kita kucuk kepala puk cucuk dahi ya. Dek, tangan dek kita kucuk dakak anak sayang kita. Boleh tak? Boleh. Isyarat dah kita syafaqahnya kepada anak sayang kita. Ni. Wa ghairihi dan lainnya lain pada anak kita, anak sayang kita. Boleh juga anak lain pada sayang kita boleh kita kucuk. Siapa dia ghairihi? Bayar pada ghairihi. Min sigharil atfali, daripada yang kecil-kecil, daripada kanak-kanak weh. Tengok weh. Ala hazal wajhi, di atas ini wajah boleh kita nak kucuk anak selain pada nah. Lain pada anak kita. Sebab itulah dia budak ni dia serah apabila kita kucuk ya. Tengok sepuh budak-budak duk mari ni. Nak pergi mah babo, nak pergi mah babo dah tak. Kita budak we 20 kau apa dah dia boleh ingat lama. Kita we 20 kau nak pergi mah babo dah. Babo we duit. Mula-mula babo we duit ya. Ya ingat tu. Babo we duit. We coklat stick. Babo we coklat dia. Ya ingat lama. Ikat teh dengan duit 20 kau dengan coklat. Lepas tu kita kucuk ya. Cara ikat budak. Pala ni FC kita ambil daripada hak beranak, hak ketika kecek. Siapa ya tua? Sebab tu budak-budak kita kena api, kena kucuk, kena dakak ya, kena sapuh kepala ya, budak tu dia serang dengan kita. Tapi kalau kita orang budak mari kita buat mata gelisah. Budak dah masuk kat kita. Budak kecil kita. Nak masuk tak warning, masuk kat dik. Loh, mata perima je ni. Dah masuk lah ni.
Nak jadi senyum. Dek mari dek ni koko dah kita jadi koko dia apa? Caklat. Lu sak ni tu 10. Mari. Bisa. Esok ni pula. Ji ada tak koko ji? Dia tanya tu. Wa amma takbilu bisyahwati, adapun kucuk dengan syahwah. Kucuk dengan syahwah. Kucuk dengan keinginan. Fa haramun bil ittifaqi, maka haralah dengan ittifaq. Misalnya kita ni orang jatuh, lepas tu pergi coaching kan pergi kucuk, misalnya budak tu umur 27 tahun. Sama ada budak jatuh ke budak tina, kita kucuk mak tu serang weh. Tak boleh tu, haram. Ya kadang-kadang orang kita je ada kok apabila dekat sama jatuhnya ada ingin pada. Orang jatuh budak-budak biasa jangok-jangok tak tumbuh bulu paha lagi. Kita pergi peluk tangan peluk lama ku saya dia. Saya kau nak nampak cungak ni Kalau kita peluk budak jatuh ataupun budak tino tapi ada keinginan nak syahwat, maka tika ni haram. Tak kiralah budak alu, budak besar. Budak besar tu cerak dah. Lepas tu pergi demo nak kucuk ti anak sang kita. Anak sang kita ada 15 dah tino. Kawan kucuk nak demo ni. Hoi, anak ku besar tak leh pagar dah. Tak apalah ingat sama kawan saing. Tak leh. Kalau budak umur 7 tahun dah, kita pun tak ada keinginan tapi ada budak tapi kita ada keinginan. Haram. Sama dah jatuh sama dah tino. Wa sawa'un fi zalikal waladi wa ghairi, sama adalah ia pada dima kita anak kita wa ghairi, sama ada anak kita dia. Kalau kita peluk nak keinginan weh, haram. Ada pun anak lain pada anak kita pun haram. Balin nazaru ilaihi bisyahwati, bagaimana kita tengok ilaihi ai ilal walad wa ghairihi, dia tengok bisyahwati dengan syahwah. Tengok seorang tino, budak tino, rano ni wasa denyuk kita ni, tinggi peluang mewasa keinginan ni, maka haram juga kalau kita tengok pada seorang budak kanak-kanak anak kita sendiri ataupun anak bagi orang lain dengan syahwat, maka haram. Kata haram ni alal qaribi, di atas kerabat kita, sama ada anak saudara kita, sama ada anak saudara kita, anak cucu saudara kita ataupun anak kita sendiri, wal ajnabi ataupun anak orang suku sakat pun tak boleh juga weh. Sekat tu dulu rawaina fi sahihil Bukhari. Sekat tu dulu dah.